الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين. Bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas limpah taufik dan hidayah yang Allah masih mengizinkan kita dapat bersama-sama pada malam yang berbahagia ini. Semoga Allah sentiasa memberi manfaat dan barakah. Allahumma amin. Kiranya malam ni bukan jadual saya. Kalau berharap ustaz lain, minta maaf lah. Saya cuma pemain simpanan. Baik. Allah Azza wa Jalla berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ma laysa laka bihi ilm inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Kata Allah Azza wa Jalla, janganlah kalian mengamalkan sesuatu amalan tanpa ilmu. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati kalian nanti akan ditanya. Maka dalam kita beribadah, hati-hati dengan sumber ilmu yang kita dapatkan untuk kita melakukan ibadah. Kalau merujuk ke dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fahuwa raddun, maka amalan itu ditolak, reject. Tak semua amalan diterima walaupun niatnya kerana Allah. Kalau amalan tersebut niatnya kerana Allah tetapi caranya tidak merujuk kepada Allah dan Nabi Allah, memang antara diterima satu-satu ibadah syaratnya niat lillahi ta'ala. Tapi jangan lupa kita juga mengucapkan dua kalimat syahadat. Satu, la ilaha illallah. Kedua, Muhammad Rasulullah. Dan dalam kunci kita beribadah, pertama niat mesti kerana Allah, yang kedua mesti merujuk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun malam ini kita cuba membincangkan pertanyaan yang 2-3 hari ini hangat. Taklah 2-3 hari, baru 2 hari kot. Tentang batalnya ijab qabul disebabkan ada senggang waktu ketika menerima qabul. Ijab, offer. Qabul, accept. Ya. Jadi ini bukan bermaksud lepas ni tuan-tuan nak amalkan amalan ni, bukan. Jadi kita cuba semak sebab agak banyak yang bertanya hari ini. Jadi kita bincangkanlah tentang ijab qabul, yang mana apakah hukum ketika qabul, maksudnya penerimaan offer pernikahan tadi ada senggang waktu. Ya. Baik. Seperti mana yang tuan-tuan dan puan-puan faham, kita semuanya di bawah bumbung Ahlus Sunnah wal Jamaah. Alhamdulillah, dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah ini banyak membantu kita dalam sah ataupun batalnya ibadah kita. Walaupun terkadang-kadang ibadah yang kita lakukan itu batal di pandangan ulama mazhab Syafi'i, tetapi ada pandangan ulama-ulama lain dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan sah. Alhamdulillah, kita masih terselamat. Seperti contoh, tuan-tuan yang solat dahinya tertutup dengan kopiah, dahinya tertutup dengan serban, dahinya tertutup dengan songkok. Puan-puan tapak tangannya tertutup dengan telekung, tidak kena sejadah. Menurut mazhab Syafi'i, solatnya batal.
sepakat ulama mazhab Syafi'i mengatakan batal. Kalau tak sepakat pun jumhur mereka mengatakan batal. Tapi jarang kalau kita lihat setiap kali orang kita yang bermazhab Syafi'i nak solat, mereka akan tolak kopiah. Betul tak kan? Jarang. Bukan nak cari pasal, tidak. Jarang. Apakah solat kita terbatal? Alhamdulillah, Hanafi, Maliki, Hambali mengatakan tidak batal, merujuk kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi solat di musim panas, Nabi menjulurkan hujung pakaiannya untuk menutup tanah yang waktu itu tanah tu panas, tak tahan dahi, Nabi menjulurkan hujung pakaiannya. Banyak dalam tempat kita, masyarakat kita, seperti mana yang biasa kita bincangkan, bukan 4 mazhab je yang kita buat, lebih daripada 4 mazhab. Kadang-kadang 4 mazhab tak sebut pun kita pakai terkadang-kadang. Jadi berhati-hati ketika membincangkan sesuatu sah batal dalam syariat Islam. Kalau kata itu batal dalam mazhab Syafi'i, betul. Tapi kalau batal tak sah secara total, berarti batal tak sah merujuk kepada syariat Islam. Yang ni kena hati-hati. Ulama' saja berhati-hati. Dan ulama' telah sepakat. Ada beberapa perkara mereka tidak sepakat. Faham tuan-tuan? Jadi tak akan ada yang namanya sebulat suara dalam bab tertentu. Kalau dibincangkan dalam bab furu'. Baik, kita bincang bab ijab qabul. Pertama, ulama dalam 4 mazhab sepakat. Ini saya bacakan, tuan-tuan boleh merujuk kepada kitab Fiqh 'alal Madhhabi al-Arba'ah karangan Syekh Abdul Rahman Al-Jazairi. Fiqh di atas 4 mazhab. Tepatnya di jilid keempat, muka surat ke-16. Dalam kitab 4 mazhab dinyatakan para ulama 4 mazhab sepakat ijab qabul harus dilakukan dalam satu majlis akad, sehingga andaikan wali mengatakan saya nikahkan kamu dengan puteriku, lalu mereka berpisah, si lelaki berpisah pergi ke masjid ke, betul, bapak mentua dia pergi ke calon yang si bapak tadi keluar ke, berpisah. Sebelum suami ataupun lelaki tadi setuju mengatakan aku terima, kemudian jumpa di masjid, di rumah, aku nikahkan kau, anak yang si lelaki tadi tak jawab, pergi ke masjid, dekat masjid dia jawab aku terima. Bukan satu majlis kan? Tadi majlisnya di rumah, jawabnya di masjid. 2 tempat. Majlis tu tempat lah. Kalau begini, hukumnya batal. Jelas tuan-tuan tak sah. Dia kena satu majlis. Yang ini memang batal lah. Senggang masa, berbeza majlis. Okey? Baik. Tetapi pendapat yang kedua, kalau yang tadi itu berbeza majlis, ijabnya, tawarannya, offernya, aku nikahkan kau dengan puteriku di rumah, kemudian pergi ke masjid, jawab di masjid, jawab di masjid, okey, jawab di masjid. 4 mazhab tidak ada yang mengatakan sah, mereka mengatakan batal. Yang itu clear? Clear. Adapun untuk persoalan menerima ijab tadi, maksudnya si lelaki tu aku terima nikahnya, di sini ulama berselisih. Ada ulama mengatakan tidak boleh ada senggang masa yang panjang, bukan tak boleh ada senggang masa langsung. Okey? Ada ulama mazhab kata tak boleh ada senggang waktu yang agak panjang. Nanti kita bincangkan sepanjang mana. Ada pula ulama mengatakan
boleh ada senggang waktu untuk menjawab tawaran nikah tadi, si lelaki tadi, tapi dengan syarat dia tidak melakukan urusan-urusan lain selain acara pernikahan tu. Pergi toilet sekejap ke, betul? Lelap kejap tunggu wahyu, tak. Kalau dia duduk fikir seram sejuk, betul tak kan? Tengok bapak mertua misai bergulung, nak ke tak nak, yang itu. Ada ulama kata yang itu dibenarkan walaupun ambil tempoh masa yang panjang. Okey tuan-tuan. Yang kata tak ada senggang masa yang panjang, satu-satunya mazhab Syafi'i. Tak boleh. Okey. Yang kata boleh ada senggang waktu selain Syafi'i, apa dia? Hanafi, Maliki, Hambali. Jadi tuan-tuan, kalau kita nak against tiga ulama besar ni, boleh, tuan-tuan boleh against mereka. Tahu? Nak tolak mereka, tuan-tuan boleh, bukan tak boleh. Tuan-tuan, Imam Syafi'i ketika usia dia 10 tahun, dia pergi ke Madinah nak belajar menuntut ilmu dengan Imam Malik. Waktu tu Imam Malik guru besar di Madinah. Sampai di rumah Imam Malik, ketuk rumah Imam Malik, keluar pembantu Imam Malik tanya, "Wahai budak, kau nak apa?" Bahasa kita lah, "Aku nak belajar menuntut ilmu dengan Imam Malik." Asisten Imam Malik tengok Imam Syafi'i budak ni, pandang sebelah mata. Bahasa kita lah. Kalau kau nak mengaji dengan Imam Malik, dia nampak macam tak qualified. Balik dulu wahai budak, baca dulu kitab Muwatta yang Imam Malik susun. Dah habis baca dan datang sini kita bincang lah. Apa kata Imam Syafi'i? Muwatta. Kalau Muwatta tak payah tunggu aku balik, tak payah tunggu aku baca. Kalau Muwatta sudah ada di kepalaku. Muwatta tu tak tebal bang, lebih kurang 4 keping ni je bang. 4 keping ni lah lebih kurang Muwatta. Berarti Imam Syafi'i hafal tak Muwatta? Muwatta tu kitab siapa tadi? Imam Malik. Berarti Imam Syafi'i awalnya kalau dicerita tentang mazhabnya apa? Assalamualaikum. Memang bukan kelas saya bang. Jadi Imam Syafi'i ketika kecil ni mazhabnya apa tuan-tuan? Maliki. Tetapi bila dia tumbuh jadi mujtahid, dia against tak? Beberapa fatwa Imam Malik dia against, dia tolak. Imam Malik kata sentuh isteri tak batal, dia kata batal. Imam Malik kata boleh pakai barangan daripada kulit dari haiwan khinzir. Imam Malik kata boleh. Imam Syafi'i kata boleh tak boleh? Tak boleh. Kenapa Imam Syafi'i boleh against Imam Malik? Sebab dia masuk kategori mujtahid. Jadi boleh tak nak tolak pandangan imam ni? Boleh, tuan-tuan boleh. Tapi syaratnya kena masuk level mujtahid. Apa itu mujtahid? Tuan-tuan kena hafal dan menguasai 500,000 dalil. Dan you boleh buat fatwa you sendiri. Sebab yang kata boleh senggang masa ni semuanya mujtahid. Faham tuan-tuan? Imam Abu Hanifah Nu'man bin Thabit lahir di Kufah, wafat di Baghdad 80 Hijriah. 600-700 ribu dia kuasai hadis, dalil. Imam Malik pun sama. Ahmad bin Hanbal 1 juta hadis, alfi hadis. Jadi sebelum nak condemn, nak complain, nak tumpang sekaki bincang benda ni, hati-hati. Sebab ni bicara tentang ilmu. Semua orang nak bicara. Okey tuan-tuan. Dalam mazhab Syafi'i terpecah 2 pendapat. Senggang waktu yang tak panjang yang macam mana? Faham tuan-tuan? Kita bincangkan di sini. Di sini kalau merujuk mazhab mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i di sini mengatakan sementara ulama Syafi'i dan ada sebahagian Maliki berpendapat tidak harus ada pemisah, tak boleh ada pemisah. Maksudnya aku nikahkan kau dengan fulan bin fulan, lepas tu
si lelaki tadi terus sambung, tak ada pemisah. Okey, kecuali pemisah waktu yang ringan, yang mana kalau dilihat, kalau didengar tidak menjadi pemisah. Faham tuan-tuan? Contoh, si bapa atau si wali kata, aku nikahkan kau dengan anakku Fulan bin Fulan dengan mas kahwinnya sekian-sekian. Betul? Okey, saya contoh, dengan mas kahwinnya sekian-sekian, aku terima nikahnya. Taklah semesti macam tu. Faham tuan-tuan? Janganlah sebab kan, itu bukan tak ada jeda, itu gelojoh. Faham? Yang dikatakan jeda yang ada senggang waktu, aku nikahkan kau dengan anakku Fulan bin Fulan dengan mas kahwinnya sekian-sekian. Saya terima, ada tak gap dengan sekian-sekian? Saya terima nikahnya. Betul tak kan? Kan di tempat kita siap ada salam tangan. Salam tangan bukan mandatory. Salam tangan tu untuk bagi signal, jawab. Betul tak kan? Tuan-tuan, kena hati-hati. Orang yang ada darah gabra, tahu gabra? Gemuruh. Orang gemuruh ni tuan-tuan, dia cerita dekat kedai kopi, kalau bertiga, kalau berempat, dia Grand Mufti. Faham? Tapi lebih 5 orangnya apa jadi bang? Dia punya gabra dia datang. Darah gemuruh. Jadi tuan-tuan, sebab tu sebahagiannya ada salam, dia bagi signal, jawab. Betul tak kan? Ada gap tak? Ada. Baik. Cuma di sini, ada beberapa ulama dalam mazhab Syafi'i. Jadi dalam mazhab Syafi'i ada 2 pendapat. Pertama, jika antara ijab dan qabul terpisah dengan membaca hamdalah dan selawat. Faham tuan-tuan? Aku nikahkan kau dengan Fulan bin Fulan, aku nikahkan kau dengan Fulan bin Fulan dengan mas kahwinnya sekian-sekian. Yang berkahwin tu ustaz, dia tak jawab aku terima nikahnya. Dia tak jawab yang tu. Dia cakap apa? Bismillah, innalhamdulillah. Faham tak tuan? Dia ada khutbatul hajat, baru aku terima nikahnya. Pernah jumpa tak macam ni? Dah pernah jumpa belum? Kalau belum nanti cuba buat. Kalau berani ya. Okey. Di sini satu pandangan dalam mazhab Syafi'i. Okey. Ini pendapat daripada Syekh Abu Hamid. Dia mengatakan kalau si pengantin lelaki menjawab ijab tadi, berarti dia terima nikahnya. Dia tak langsung cakap aku terima nikahnya Fulan, aku terima nikah Fulan bin Fulan dengan mas kahwin. Dia tak cakap macam tu langsung. Dia cakap apa? Innalhamdulillah. Dia baca khutbatul hajat, atau dia baca selawat, alhamdulillah rabbil alamin, Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad, aku terima nikahnya. Faham sekali tuan? Sekiranya ini dalam mazhab Syafi'i, sekiranya pengantin lelaki membacakan perkara tersebut, pernikahan tadi sah menurut satu pendapat dalam mazhab Syafi'i, yakni Syekh Abu Hamid. Seorang lagi dalam mazhab Syafi'i, dia kata tak sah. Ini Syed Sabit. Syed Sabit mengatakan tidak sah dalam fiqh sunnah. Syed Sabit jangan tukar Syed Sadiq, Syed Sabit. Syed Sabit kata tak sah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, betul lah dalam mazhab Syafi'i sangat ditekankan senggang waktu untuk menjawab qabul. Ijab tadilah, offer tadi kan nak jawab ijab tadi tu. Aku ijab tu offer, qabul tu terima. Jadi senggang masa tu tak boleh panjang, kena jaga betul-betul. Tapi setakat ambil nafas 2-3 sedut nafas, masih okey? Masih okey. Bahkan ada tak dalam mazhab Syafi'i tak langsung jawab alhamdulillah rabbil alamin, Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad, aku terima nikahnya Fulan, aku terima nikah Fulan bin Fulan dengan mas kahwinnya ... Dalam mazhab Syafi'i ada tak yang mengatakan sah? Ada. Jelas tuan-tuan Baik. Jadi tuan-tuan, tetapi berbalik-balik mazhab yang lain, Hanafi, Maliki, Hambali
tidak ada masalah kalau ijab dan qabul ambil waktu. Dia nak fikir sekejap, darah gemuruh, minum air, gelabah sangat, betul tak kan? Nak jawab gagap lagi, nak jawab tak tersuara, dia diam lagi. Dia minum air, dia tenang, ambil masa seminit, 2 minit, tarik nafas, then baru dia cakap aku terima nikahnya. Panjang dia punya senggang waktu. Hanafi, Maliki, Hambali sah? Sah. Kami ceritakan satu riwayat daripada Imam Ahmad. Ibn Qudamah pernah meriwayatkan daripada Imam Ahmad. Kata Ibn Qudamah, Abu Talib menukilkan daripada Imam Ahmad bahawasanya beliau ditanya, ada satu rombongan pengantin lelaki datang kepada rombongan pengantin perempuan. Dalam rombongan pengantin perempuan tu adalah wali dia, bapa dia ke wali hakim. Kemudian ketua rombongan lelaki ni datang kepada rombongan pengantin perempuan. Okey. Ketua rombongan lelaki ni dalam satu majlis ni. Tuan-tuan faham Datang masjid, grup lelaki sana, grup perempuan sini. Lelaki rombongan lelaki hantar wakil datang deal dengan bapa pengantin ke dengan wali. Wakil rombongan lelaki berkata dengan wali perempuan, nikahkanlah putrimu Fulan bin Fulan dengan lelaki tersebut Fulan bin Fulan. Kemudian wali si perempuan mengatakan, aku nikahkan putriku Fulan bin Fulan dengan Fulan bin Fulan dengan mahar 1000 dirham. Kemudian wakil lelaki ni balik kepada grup kumpulan lelaki tadi, sampaikan mesej daripada wali tadi kepada pengantin lelaki. Okey tuan-tuan. Kemudian pengantin lelaki mengatakan, saya terima nikahnya. Ini dia punya kasus pertanyaan. Okey tuan-tuan. Ini salah tajuk ke apa ni? Ustaz, kami tengah berkobar-kobar nak mengamalkan sunnah ni Ustaz, untuk anak Mika. Okey. Saya ulang tuan-tuan. Ada yang datang jumpa Imam Ahmad. Dia tanya satu soalan. Ini dah tak cerita Imam Syafi'i Ini cerita mazhab lain yang ada senggang waktu antara ijab dan qabul. Di satu majlis, 4 mazhab sepakat pernikahan mesti dijalankan dalam satu majlis. Satu majlis di masjid ke, di rumah ke, di dewan ke, di mana-mana. Ada rombongan perempuan, ada rombongan lelaki. Rombongan lelaki hantar wakil deal dengan bapa perempuan. Senang cerita, Wahai tuan, nikahkanlah anak tuan yang bernama sekian kepada si Fulan bin Fulan. Wali ni kata, aku nikahkan anakku Fulan bin Fulan dengan Fulan bin Fulan dengan maharnya sekian-sekian. Wakil pengantin lelaki balik dekat wakil pengantin lelaki. Kan tadi kan dia dekat pengantin perempuan kan, dia balik kat wakil dekat tempat perempuan, dia bagi tahu dekat calon pengantin tadi. Lepas tu pengantin lelaki tadi kata, bakal pengantin lah, aku terima. Okey, ini baru pertanyaan, sah ke tak sah macam ni menurut Imam Ahmad bin Hanbal. Dalam kitab Al-Mughni jilid ke-7 muka surat 81 merujuk kepada Imam Ahmad bin Hanbal, dia menjawab, ya, sah. Nampak tak tuan-tuan? Jadi ada tak dalam mazhab Hambali mengatakan pernikahan yang ada senggang waktu sampai sedahsyat tu, dia bukan direct, dia ada orang tengah lagi. Bukannya masalah si pengantin lelaki tak boleh bercakap ke, kena pakai bahasa isyarat ke, bukan. Diwakilkan bertanya kepada bapa mempelai. Sah ke tak sah tuan-tuan? Sah menurut Imam Ahmad, ya, menurut Imam Ahmad. Jadi tuan-tuan,
ini perbincangan dalam bab pernikahan. Sebab kadang-kadang hati-hati bila melihat acara nikah yang ada di media sosial. Sebab itu semua rakaman. Kita tak tahu senggang waktu sebenarnya sesenggang mana. Betul? Jangan tumpang kaki. Biarlah mereka antara ustaz dengan ulama, dia berbincang, dia nak bergaduh, nak bersilat, itu dia punya urusan. Tapi kita yang di bawah, saya pernah mendengar seorang syekh mengatakan, janganlah duduk di antara perselisihan dua ulama. Faham tuan-tuan? Ketika kalian duduk di perselisihan dua ulama, itu seakan-akan kalian duduk di antara dua belah mata pisau ataupun mata gunting. Jadi tuan-tuan, ini ada gunting, kita duduk kat tengah-tengah ni. Kalau gunting tu tertutup, terkatup, apa jadi dengan kita? Habis terpotong. Habis terpotong. Ini bukan nak membenarkan mana-mana, nak menyalahkan mana-mana, tidak. Jadi tuan-tuan, kalau betul ada senggang waktu antara ijab dan qabul menurut mazhab Syafi'i, sah ke batal tuan-tuan? Assalamualaikum. Nampak macam faham ni? Ya. Sah ke batal tuan-tuan? Batal kalau jaraknya panjang. Okey. Tapi Hanafi, Maliki, Hambali tidak batal selagi calon pengantin lelaki tidak melakukan perbuatan selain program ijab kabul tu. Dia tak kencing dulu, dia tak minum dulu, betul tak kan? Dia tak. Tapi dia duduk berpeluh-peluh lap pelun, ambil nafas, rasanya semput sangat nafas, dia ambil nafas seminit, 2 minit, tapi masih dalam program pernikahan. Hanafi, Maliki, Hambali masih mengatakan sah. Bahkan tadi ada pertanyaan yang ditanyakan kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Si pengantin lelaki hantar wakil, deal dengan wali, boleh tak nikahkan anak tuan si Fulan bin Fulan kepada anak saya Fulan bin Fulan? Wakil dia tadi tanya macam tu. Kemudian bapa perempuan atau wali kata, aku nikahkan anakku dengan Fulan bin Fulan dengan mas kahwin sekian-sekian. Betul? Dengan anakku yang bernama Fulan bin Fulan. Wakil pengantin lelaki balik jumpa pengantin lelaki dalam satu majlis, dia kata, disampaikanlah. Kemudian si budak ni tadi dia jawab, dia kata, aku terima nikahnya itu ini. Sah ke tidak? Sah. Itu merujuk mazhab Hambali. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, hati-hatilah ya. Sebab setan memanglah setan ya. Yang saya nampak kadang-kadang ada yang hentam-menghentam, inilah ada yang kata pernikahan tu batal, nanti kalau si pengantin lelaki dan perempuan hubungan suami isteri jatuh hukum zina. Yang ini kena hati-hati ya. Wallahu a'lam. Kami sekedar menyelesaikan kiranya ada konflik, mana yang cenderung ke Syafi'i, peganglah Syafi'i. Mana cenderung ke Hanafi, Maliki, Hambali, ya ada hujah di kalangan mereka. Baik tuan-tuan, semoga Allah sentiasa memberi manfaat dan barakah. Dan juga diterangkan, tidak semestinya ijab kabul ini dilafazkan dengan satu nafas. Dia bukan satu nafas, dia merujuk dalam satu lafaz. Bagus. Jadi ketika dia menjawab tu dalam satu statement, aku terima nikahnya Fulan bin Fulan dengan mas kahwinnya. Faham tak? Wallahu a'lam. Nanti ada persoalan, nanti tanya Tok Kadi lah, nya depan belakang tu kan. Wallahu a'lam. Itu tidak begitu ditekankan. Tapi kalau nak pegang, peganglah ya. Tapi kami tekankan bukan senafas, tapi satu lafaz ya. Kemudian kalau boleh dielakkan ya, kalau boleh bapa pengantin perempuan lah
Kalau bapa pengantin lelaki cakap macam nak tutup aib anak, bapa pengantin perempuan cakap bincanglah dengan Tok Kadi elok-elok. Kalau boleh tak payahlah tanya macam-macam. Betul tak kan? Macam mana cara mandi junub. Betul tak kan? Kadang-kadang adat ni kena tengok juga. Kalau tak dijaga, kadang-kadang menjadi-jadi. Tuan-tuan, saya minta maaf, perbincangan ni tak sedap nak bincang. Awal-awal saya pergi pesantren, sekolah pondok dekat Indonesia dulu, sebelum pergi Timur Tengah. Ada satu tradisi orang Jawa. Sebab duduk kat sana sekolah sana, kalau ada kawan kahwin pergi tengok. Ini tak sedap lah. Ini mengikut adat. Sampai dia try test tengok lelaki tu on ke tak on. Faham? So, boleh faham tak? Nak check boleh on ke tak on. Yang checknya keluarga lelaki belah perempuan. Kalaupun dia on bang, ada orang check tak on dia bang. Betul tak kan? Jadi itu adat. Kalau kita, tuan-tuan rasa setuju tak? Kan melampau kan. Habis kalau tak, dia tak akan, kalau tak on, dia kata tak boleh nikah. Minta maaf, kadang-kadang ya Tok Kadi duk tanya, betul tak kan? Duk tanya rukun nikah, kadang-kadang suruh baca Fatihah. Tuan-tuan, dia bukan masalah tahu tak tahu. Sebelum akad nikah, tanyalah tuan-tuan semua benda. Betul? Tanyalah, bapa lelaki tanyalah. Tanya rukun nikah, rukun itu, rukun ini, ceramahlah cukup-cukup. Betul? Tapi waktu nikah, tu saya katakan, member tu gabra. Satu lagi tuan-tuan, tolong jaga aib keluarga lelaki. Saya pernah ada satu mak pengantin lelaki, ni satu kampung ni, anaknya kena test baca Fatihah. Fatihah aja tuan-tuan. Kawan tu punya gabra, tak suara, bismillah pun tak keluar. Habis tuan-tuan rasa orang tersenyum tak? Dengan dia punya menggelabah, dengan dia punya berpeluh. Suka tengok orang diaibkan. Mak pengantin lelaki tu kat belakang menangis, tunduk tak terangkat kepala tuan-tuan. Kita duk ketawa tengok pengantin lelaki gelabah ni. Betul? Tapi apa cerita keluarga si pengantin lelaki? Mak dia kata anak saya tu hafal lebih kurang 10 juzuk Quran ustaz. Dia pernah hantar pergi pondok. Tapi dia tu memang darah gemuruh. Okey tuan-tuan, hati-hati jangan buka aib orang ya. Jadi nak tanya, kadang-kadang ada syarat-syarat yang tidak perlu jadi syarat disyaratkan. Okey tuan-tuan, dah lah mas kahwin sekarang mana ada 5,000, betul tak kan? Itu dah satu syarat yang lain. Saya pernah ada satu program tuan-tuan, akad nikah, Tok Kadi sampai, pengantin lelaki sampai, pengantin perempuan sampai, dulang semua dah sampai, pengantin semua dah ada. Duk tunggu setengah jam lah. Tapi tak jalan-jalan. Dan yang kami ni bersuara lah, tunggu apa lagi? Tuan-tuan tahu apa yang dia tunggu? Memang tak sedap dengar. Dia tunggu mak andam bawa bantal yang pengantin lelaki nak duduk. Faham tak lah? Kan biasanya pengantin lelaki kahwin duduk atas bantal kan? Ni kalau adat orang Melayu bisul buntut, mak saya katalah. Pernikahan tu pending sebab tak ada bantal. Lapik tu. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Jadi tuan-tuan dan puan-puan harus melihat mana satu adat, mana satu ibadat. Ya, jadi semoga Allah sentiasa memberi manfaat. Ini kan dah masuk apa ni, bulan 10, 11, 12 kan, banyak kundi kahwin ni kan ya? Tapi jangan membakar semangat untuk berkahwin lagi. Itu kan hati-hati lah. Ini cuba cerita Kang jangan jual-jual nama kami ya. Semoga Allah sentiasa memberi manfaat dan barakah. Itu satu bab ya, yang kita bincangkan tentang ijab qabul. Baik, kita masuk persoalan kedua juga. Ini ada juga yang bertanya tentang apakah hukum isteri yang berkemampuan, sama ada dia bekerja, sama ada dia punya simpanan emas yang banyak,
sampaikan dia diwajibkan mengeluarkan zakat untuk isteri. Kemudian si isteri nak bayar zakat kepada suami sebab suaminya du'afa, faham? Suami dia miskin. Boleh tak si isteri nak bayar zakat kepada suami? Suaminya miskin. Sebab ada pertanyaan, ya, ada pertanyaan, boleh tak ustaz? Baik. Di sini kami bincangkan hukum si isteri membayar zakat. Tuan-tuan, zakat ni banyak sebahagian kita memahami bila dia bayar zakat, dia rasa dia dah contribute something dalam syariat Islam. Faham tuan-tuan? Dia rasa dia bagi sesuatu. Tuan-tuan, sebahagian ulama mengatakan ini satu sudut pandangan yang salah. Saat seseorang mampu mengeluar zakat, janganlah berfikir kita yang mengeluarkan sesuatu untuk membantu jalan Allah. Bukan. Sebab konsep zakat, kalau kita merujuk dalam Al-Quran, surah At-Taubah ayat 103, kata Allah Azza wa Jalla, khudh min amwalihim sadaqah tutahhiruhum, ambillah sebahagian harta mereka sebagai sedekah, yakni zakat. Dengan zakat tersebut, tutahhiruhum, akan membersihkan rezeki mereka. Jadi tuan-tuan, konsep zakat ni membersihkan harta. Contoh tuan-tuan, kalau tuan-tuan pergi berburu, tak payah pergi berburu lah, jarang orang hari ni pergi berburu, memancing, dapat seekor ikan. Seekor ikan tu tuan punya tak? Tuan punya. Ataupun senang, beli durian lah. Dia beli durian timbang dengan kulit sekali tak? Timbang dengan kulit sekali. Lagi kalau musangking grade A RM85. Betul tak kan? Dengan kulit sekali. Beli sebiji, timbang, tengok-tengok 150 dengan kulit. Mika kokang dengan kulitnya sekali ke tuan-tuan? Mahal kulit ni. Ha tuan? Tak kan? Ini azan ke? Ini kena pending kan ni. Kita berhenti dah.
أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على حي على حي على حي على Bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung sikit sebentar tunggu iqamah. Mengenai bab zakat, ramai terkadang-kadang yang sudah ditakdirkan Allah, diizinkan Allah diberi rezeki dan membayar zakat, sebahagian kita menganggap mereka menyumbang sesuatu dalam syariat Islam. Secara mata kasar iya, tetapi sebahagian ulama mengatakan tidak, kerana konsep zakat membersihkan harta. Sebagai contoh tuan-tuan, kita ambil contoh tadi, kita ambil ikan lah, ikan. Memang kita tangkap seekor ikan tu kita punya, tapi apakah kita akan masak dengan kepala, dengan sisik, dengan perut, dengan taiknya semua? Tak. Atau kita tangkap ayam seekor ayam tu kita punya ke? Ya, kita punya. Apakah kita masak gulai dengan bulu-bulunya, kaki-kakinya, isi perutnya? Tidak. Kalau kita makan dengan bulu-bulunya, ayam tu kalau kita beli seekor tu, bulu-bulunya kita masak sekali, tahi ayam tu masak, perut, kaki, kepala kita masak semua, kita makan. Manfaat ke mudarat? Assalamualaikum. Manfaat ke mudarat? Mudarat. Itulah rezeki yang didapatkan tanpa dizakatkan. Orang tu mesti mudarat. Sebab dia makan dengan sampah-sampah, rezeki tu tak dibersihkan. Analoginya simple saja tuan-tuan. Durian pun kita buang kulit, tak makan semua. Ikan pun kita buang sisiknya, buang perutnya, kita tak makan semua. Ayam pun kita buang kulit, buang kepala, buang kaki, buang perut, kita tak makan semua. Rezeki bukan 100% kita punya. Ada pembasuh, pembersih. Tuan-tuan, kalau bekerja, ada tak waktu-waktu kita curi tulang terlambat termasuk? Tak payah angkat tangan lah, ada kan? Ada. Orang berniaga, contoh tuan-tuan, fungsi zakat pembersihnya, dia meniaga kedai makan. Saya order Nescafe Ice, tak nak gula, satu. Okey, sampai Nescafe Ice, Nescafe Ice ada gula, saya minum sikit lah, ada gula, saya tak minum langsung. Sebab saya punya permintaan apa tadi? Tanpa gula.
dia dah terima dah tanpa gula, tapi dia hantar bergula, saya tak minum langsung. Pergi cashier, saya malas kecoh, saya bayar. Dia halal tak dapat duit tu? Tidak. Betul tak kan? Apa fungsi zakat mencuci yang sebegitu-sebegitu, yang kita kadang-kadang terlepas pandang? Ini tak cerita, sempat kita cerita next time lah cerita suami menerima zakat daripada isteri. Mungkin kita tak sempat nak bincang, tak selesa, tak sedap, sebab dah sampai masuk waktu isyak. Jadi insya-Allah nanti kita akan sambung di waktu yang lain, hukum isteri membayar zakat kepada suami yang miskin. Ya, insya-Allah kita akan sambung di pengajian yang lain. Mohon maaf, hari ini kesimpulannya kita membincangkan tentang ijab qabul. Dalam mazhab Syafi'i, untuk menerima ijab tidak boleh ada senggang waktu yang lama, tidak boleh ada senggang waktu yang panjang. Ada sebahagian ulama mazhab Syafi'i membenarkan pengantin lelaki tidak langsung mengucapkan aku terima nikahnya. Dia mengatakan alhamdulillah rabbil alamin, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, aku terima nikahnya. Ada ulama mazhab Syafi'i kata sah. Syed Sabiq mengatakan tak sah kalau ada hamdalah, ada solawat dalam mazhab Syafi'i. Adapun Hanafi, Maliki, Hambali tidak ada masalah kalau ada senggang waktu yang panjang, seminit, 2 minit, selagi pengantin lelaki bukan buat urusan lain. Setakat dia gelabah, ambil nafas, tarik nafas, itu tak ada masalah. Saya ulang sekali lagi, Imam Ahmad bin Hanbal pernah ditanya tentang wakil pengantin lelaki, tanya dekat bapa perempuan, boleh tak tuan nikahkan anak puan kepada pengantin lelaki fulan bin fulan? Bapa dia kata, aku nikahkan anakku fulan bin fulan kepada pengantin lelaki fulan bin fulan dengan mas kahwin fulan bin sekian-sekian. Wakil pengantin lelaki balik kepada rombongan lelaki, dia sampaikan benda tu, kemudian pengantin lelaki jawab, aku terima nikahnya fulan bin fulan. Sah pernikahan tersebut? Sah. Bukan direct wali dengan pengantin, ada orang tengah lagi. Menurut mazhab Hanafi, Hambali, Ahmad bin Hanbal masih sah. Semoga Allah sentiasa memberi manfaat dan barakah. Subhanakallah wa bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.